Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita akan membaca hadis yang ke-13 daripada susunan hadis-hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Hadis berkenaan dengan tajuk persaudaraan iman dan Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berbunyi matanya An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab beliau, Kitabul Iman, bab daripada iman juga ialah seseorang mengasihi seorang untuk saudaranya sesuatu yang dia kasihi untuk dirinya. Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Iman, bab dalil menunjukkan bahawa di antara sifat keimanan ialah seseorang yang mengasihi kebaikan untuk saudaranya apa yang dikasihi untuk dirinya sendiri. Hadis ini sangat penting. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslimnya bahawa seorang Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid, Imam mazhab Maliki di Maghrib, pada zamannya telah berkata, antara himpunan peradaban-peradaban baik yang terpancar daripada 4 hadis, iaitu yang pertama, hadis yang Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini hadis yang pertama. Antara peradaban yang dapat dibina dalam Islam, ini hadis yang pertama, iaitu kalau sesiapa beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik dan dia diam saja. Berkata baik, kalau tidak ada perkataan yang baik, baik dia diam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kita baca sebelum ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara tanda kesempurnaan ataupun tanda keelokan iman seseorang itu ialah bila dia meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengan dirinya, tidak berkenaan dengan dirinya. Yang ketiga, dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Ini semua hadis pendek. Dan yang keempat ialah hadis inilah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya sebagaimana yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Jadi ini antara barangkali rahsia Imam Nawawi memilih keempat-empat hadis ini untuk diletakkan, dimuatkan dalam hadis 40-nya. Hadis-hadis ini ada yang kita telah bincangkan sebelum ini. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi antara perkara ataupun antara perkataan yang perlu kita berikan penekanan, yang pertamanya perkataan la yu'minu. La yu'minu, tidak beriman. Apa maksud tidak beriman? Tidak beriman ini maksudnya iman yang tidak sempurna. Tidak sempurna imannya. Okay. Ahadukum. Apakah maksud ahadukum? Siapa yang dimaksudkan di sini? Maksudnya sesiapa saja di kalangan kamu yang mendakwa dia beriman dan dia menganut agama Islam. Dia Muslim. Kalau dia beriman, dia Muslim, dia tidak sempurna imannya. Kan? Sehinggalah dia mencintai untuk li akhihi.
Li akhihi, apa maksud li akhihi? Untuk saudaranya. Siapakah saudaranya? Adiknya kah? Kakaknya kah? Saudaranya ialah saudara Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ataupun saudara kemanusiaan. Tak kiralah agamanya apa, humanity. Agamanya apa? Yang tadi saudara seakidah. Ataupun diluaskan lagi, saudara kemanusiaan. Tak kira dia ni agama apa, tapi kita tetap menolong dia. Kalau dia susah, kalau dia inginkan kebaikan, kita tetap mendahulukan kebaikan untuknya. Man yuhibbu li nafsi, sesuatu yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Seperti kebaikan yang dia ingin pada diri dia, begitulah dia inginkan kepada orang lain. Saudara-saudari muslimat yang dikasihi sekalian, antara kefahaman yang kita dapat ambil daripada hadis ini ialah keteguhan sifat mahabbah, sifat kasih sayang yang perlu diwujudkan, perlu disuburkan dalam masyarakat Muslim. Memang menjadi tujuan Islam mengajarkan kita kasih sayang supaya manusia dapat hidup dalam keadaan aman, mesra, berkasih sayang. Setiap individu yang hidup dalam masyarakat perlu berusaha melaksanakan kebaikan untuk orang ramai dan melahirkan kebahagiaan kepada masyarakat sehinggalah wujudnya keadilan, wujudnya kesejahteraan, wujudnya kestabilan, menguasai suasana, menguasai ketenangan, dan supaya terbina satu kerjasama yang erat dan juga kesatuan dalam masyarakat. Ini semua tidak akan tercapai kecuali apabila setiap individu dalam masyarakat berkeinginan agar orang lain dapat menikmati kebahagiaan, kesenangan, kebaikan seperti mana yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan semua perkara ini dengan iman. Buat itu mesti dengan kerana iman, kerana mengikut perintah agama, mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda menjadikan perkara ini sebagai salah satu daripada sifat-sifat iman yang sempurna. Apakah iman yang sempurna? Kita tahu bahawa wujudnya asas keimanan adalah dengan pengakuan hati yang jazim, yang tegas, yang jelas dan ketundukan kepada rububiyah Allah. Tuhan sebagai pengurus, sebagai pencipta, sebagai pentadbir. Serta kita beriktikad dengan rukun-rukun iman yang lain. Seperti beriman pada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman pada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Jadi kewujudan asas keimanan ini tidak bergantung melainkan kepada perkara-perkara ataupun rukun-rukun iman yang kita ketahui. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahawa iman tidak bertunjang di dalam hati, tidak teguh di dalam hati, tidak sempurna dalam hati kecuali apabila kita menjadi manusia yang baik, jauh dari sifat keakuan, jauh dari sifat iri hati, benci membenci, hasad mendengki. Dengan itu kita tidak suka orang lain lebih daripada kita. Tak ada sifat negatif itu. Bila kita tidak ada sifat hasad dan dengki, tidak ada lagi. Dia tidak suka pada orang lain kecuali apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Seperti apa? Contohnya selamat daripada kejahatan dan kesiksaan. Ataupun seronok dengan kesenangan hidup. Berjaya mendapat redha Allah dan mendekatkan diri bertakarub kepada Allah. Di antara perkara yang menjayakan kesempurnaan ini dalam diri Muslim ialah dia juga suka orang lain menikmati kebaikan-kebaikan yang harus dan dapat melakukan pelbagai ketaatan sebagaimana yang dia suka untuk dirinya sendiri. Begitu juga dia suka ataupun dia suka orang lain bahagia. Di sebalik itu, dia tidak suka orang lain ditimpa kejahatan, ditimpa kesusahan ataupun terjerumus dalam maksiat sebagaimana dirinya sendiri tidak direda kalau ditimpa kejahatan dan maksiat. Sebab itulah Al-Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis daripada Muaz bahawa
beliau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman yang paling afdal. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik wa takraha lahum ma takrahu li nafsik. Engkau kasih kepada manusia sesuatu yang engkau suka untuk dirimu sendiri, dan engkau benci untuk manusia sesuatu yang engkau benci untuk dirimu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang kedua, dia bersungguh-sungguh dalam melakukan islah, perubahan, kebaikan kepada saudaranya sendiri. Apabila dia melihat saudaranya itu cuai, lupa, lalai terhadap kewajipan ataupun berlaku kekurangan, kelumpungan dalam amal agamanya. Dia juga bersegera untuk memberikan hak kepada saudaranya se-Islam. Dia menunaikan hak-hak yang sepatutnya ditunaikan, sebagaimana dia suka untuk menerima haknya dan mendapatkan haknya daripada orang lain. Seperti mana dia nak haknya, begitulah juga dia nak memberikan haknya. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah faltudrikhu maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi." Sesiapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, hari ganjaran, dan dalam keadaan dia datang menyempurnakan hak manusia sebagaimana dia suka supaya manusia menunaikan haknya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ketinggian Muslim dan kemanusiaan. Hari ini kita tidak membezakan di antara Muslim dan juga hak-hak kemanusiaan. Islam menjaga kedua-dua perkara ini. Kerana di antara tanda kesempurnaan iman dalam hati seseorang Muslim ialah dia tidak membataskan kasih sayang, kebaikan dan juga membenci keburukan terhadap orang lain hanya sesama Muslim sahaja. Bahkan juga kepada orang bukan Islam, kepada non-Muslim yang lain. Terutama dalam masalah keimanan. Rahmatan lil alamin. Dalam masalah ini, dia suka dan dia berhasrat agar semua non-Muslim ataupun orang yang belum menerima Islam ini, orang kafir yang belum lagi Islam dan belum lagi beriman, belum lagi kenal agama, mereka inginkan kebaikan kepada mereka. Sebagaimana dia benci sifat kekufuran dan kefasikan mereka. Nabi SAW bersabda, wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Kamu kasihkan kepada manusia sesuatu yang kamu kasihkan untuk dirimu sendiri, kamu akan menjadi muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Oleh kerana inilah kita mohon agar diberikan hidayat kepada orang kafir. Kita mohon, ya Allah, bila hidayat kepada kami, bila tolongkanlah hidayat kepada seluruh manusia, ya Allah, di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau turunkanlah hidayah-Mu kepada seluruh manusia, ya Allah, supaya mereka mengenal Kamu, mereka sujud dan rukuk kepadamu, ya Allah. Kita doa kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, begitu juga kita digalakkan untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan itu di antara tanda kesempurnaan iman. Bukan daripada tanda kurangnya iman ialah, ataupun bukannya tanda kurangnya iman, ataupun bukanlah daripada hasad dengki seseorang sekiranya dia melihat seorang Muslim itu memohon kepada Allah agar menimpah-nimpahkan kebaikan akhirat seperti yang didapati oleh orang lain, dan dia berusaha untuk mencapainya. Tak, kalau kita dengki pada orang lain pun boleh, tapi dengan syarat jangan kita nak perkara itu hilang daripada dia. Kita nak buat lebih baik daripada dia ataupun sama dengan dia. Itu adalah tanda kesempurnaan iman. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam masalah ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk memperoleh kebaikan, kenikmatan, kesenangan itu, hendaklah mereka berlomba-lomba ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Tak salah kita berebut kebaikan, kesenangan ini, tak salah. Tapi bukan tujuan kita nak merebut daripada orang lain.
Bukan kita lagi tu nak menghilangkannya daripada orang lain. Tak. Kita berebut supaya semua senang. Semua dapat merasa nikmat. Bukannya kita merebut, bukannya kita nak naik ke atas dengan kita memijak orang bawah. Tak. Kita sama-sama naik. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, masyarakat yang mulia akan terbina pada hasil keimanan. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan, menggalakkan kepada kita supaya setiap Muslim agar mendidik dirinya mengasihi kebaikan untuk orang lain, supaya semua itu dapat menjadi bukti kebenaran iman dan kesempurnaan Islamnya. Seterusnya, agar terbentuk sebuah masyarakat yang berbudi pekerti, berhati mulia. Kerana setiap individu yang berhasrat supaya orang lain dapat nikmat sebagaimana yang dia dapat, yang dia rasai, yang dia kecapi, maka dia akan berbuat baik. Dan dia tidak akan menyakiti sekali-kali kepada orang lain. Pada masa yang sama, masyarakat akan mengasihi dan tidak akan menyakitinya. Demikianlah timbul perasaan kasih sayang di antara seluruh manusia. Berkembang kebaikan ini di kalangan manusia. Kezaliman dan kejahatan akan terhapus. Dan urusan-urusan keduniaan, urusan-urusan kehidupan menjadi lebih tersusun selama mana setiap individu merasai kepentingan hidup bersama. Learning together. Ataupun to live together. Mereka merasa riang, gembira, bergembira dengan kegembiraan orang lain, bersedih dengan kesedihan orang lain, turut rasa sakit dengan kesakitan yang menimpa orang lain. Sebab itulah Nabi SAW pernah menegaskan perkara ini ketika Nabi bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang ini, dalam bercinta, dalam berlemah lembut ini seperti satu badan. Bila salah satu anggota badan itu sakit, maka seluruh anggota badan turut menanggung kesakitan dan sama-sama berjaga malam. Ketika itu Allah akan menganugerahkan kepada masyarakat mukmin ini kemuliaan, izzah, karamah dan khilafah, kepimpinan di dunia ini, di samping pahala dan balasan yang baik di akhirat nanti, insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, masyarakat yang tidak berasaskan kepada keimanan adalah masyarakat yang individualistik, yang bersifat keaguan, dan ini sangatlah terkeji, mazmumah. Bila kita hidup dalam masyarakat sedemikian, wa iyazubillah, bila hati tidak sempurna, bila iman lemah, maka hilanglah dalam diri perasaan inginkan kebaikan untuk manusia yang lain. Lantaran itu kita akan tengok dengan hasad dengki, perasaan iri hati, perasaan dengki terus mengambil tempat dalam hati kita, maka lahirlah sifat individualistik, ananiyah, ataupun keakuan dalam diri dan dalam masyarakat. Jadi mulalah manusia ini menjadi serigala, menjadi binatang buas, rosak tata kehidupannya, zalim kepada sesiapa sahaja, perasaan iri hati sentiasa bergelora, kemarahan itu melata, kan, bertebaran merata-rata. Ketika itu masyarakat akan ditimpa dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Makhluk-makhluk itu tetap akan mati, bukanlah kekal hidup, dan mereka tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan, akan menerima balasan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kesimpulan daripada hadis ini ialah kita faham bahawa hadis ini memberi galakan supaya kita menjinakkan hati-hati manusia, kan, yang bekerja, kita bekerja untuk membaiki hati-hati manusia dan hati-hati kita, kan. Ini adalah galakan supaya kita menjinakkan hati-hati kita dan bekerja untuk memperbaiki keadaan kita, begitu juga untuk orang lain. Ini adalah di antara perkara yang sangat penting yang dibawa, yang diajarkan oleh Islam demi kesejahteraan hidup manusia. Hadis ini juga memberi faedah kepada kita supaya kita menghindarkan sifat hasad dengki, kerana ia tidak wujud bersama dengan kesempurnaan iman. Kalau orang lain dapat kebaikan, kita bersyukur dan kita memohon kepada Allah supaya kita juga diberikan kebaikan. Kalau orang lain mendapat keburukan, kita
bersabar bersama-sama dengan mereka. Dan kita berdoa supaya Allah Ta'ala menghilangkan keburukan itu daripada mereka dan daripada kita. Orang yang memilih ataupun memiliki sifat hasad dengki ini, ia tidak suka sekiranya ada orang lain yang mengatasinya ataupun menyemai dirinya, terutama dalam kebaikan. Bahkan dia berhasrat agar kebaikan itu tersebut hilang daripada orang tadi, sekalipun kebaikan itu tidak sampai kepadanya. Ini satu sifat mazmumah yang kita minta Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Allahumma tahhir qulubana min akhlaqil mazmumah. Dan yang terakhir ialah kita yakin bahawa iman kita ini akan bertambah dengan kebaikan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi sama-sama kita menambah kebaikan kita ini dengan ketaatan, dan hendaklah kita memugar iman kita ini dengan kebaikan dengan ketaatan, dan hendaklah kita mengelakkan diri kita daripada melakukan kemaksiatan, kerana iman kita akan menurun dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini memberikan kebaikan pada kita semua. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga bertemu lagi.